yang mengintai peluang untuk sambung belajar di luar negara atas sebab-sebab tertentu. Antaranya dapat melihat negara orang, mempelajari budaya baru dan sebagainya. Ya, dan juga kalau kita lihat ya, adakah pelaburan belajar di luar negara ini boleh dikatakan berbaloi sama ada kepada pelajar, ibu bapa dan negara di masa hadapan, lebih lagi kalau kita lihat ketika kos sara hidup dalam keadaan ini ataupun semakin meningkat ya beberapa tahun kebelakangan ini. Dan sebenarnya topik menarik ini kita akan kupas dan juga kita akan bincangkan dengan mendalam sekali bersama dengan Muhammad Azali Harun, merupakan pengasas dan juga pengarah urusan Islamic Medit, sedang berehat bersama dengan kita untuk kita membincangkan mengenai kedua perkara ini ataupun perkara ini. Bagaimana sebenarnya Islamic Medit itu sendiri? Pertama, menerap, dan juga kedua adalah menyampaikan perkara ini kepada para pelajar. Seterusnya dapat memastikan ya, pelaburan belajar di luar negara ini satu pelaburan yang bukan kita katakan sebagai sia-sia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Kaedah atau cara Islamic Medit menyampaikan atau cara menerapkan nilai murni di sana, pertamanya apabila kita menerima permohonan pelajar tu kali pertama sekali. Bila tibanya kerana permohonan pelajar kali pertama tu, kita akan hubungi pelajar dan parent tu. Kita nak buat preliminary assessment. Pertama nak tengok dia minat tak minat. Lepas tu kita akan terus beritahu bahawa kalau you pergi ke sana, you akan menghadapi keadaan yang berbeza dari di Malaysia lah. Di mana you kena menjati diri yang tinggi. Kerana dari sana you akan menghadapi cuaca yang berbeza. Winter seperti contohnya dekat di Russia -30. Kemudian keadaan makanan Malaysia. You jangan expect macam di Malaysia. You pergi kedai mamak ada mi dan sebagainya. Di sana kerana makanan Malaysia boleh kata tak ada ya, dua. Dan ketiganya dekat sana pelajar-pelajar itu sendiri mesti boleh berdikari. Bermakna kalau contohnya pelajar lelaki, contoh anak orang senang, tanya boleh masak, tak boleh, cuma boleh masak telur. Tetapi apabila mereka pergi sana 6 tahun dan menghadapi keadaan hidup di sana, mereka boleh balik masak kari, boleh rendang, macam-macam boleh kan. Macam-macam boleh. Kemudian yang paling penting sekali saya tekan pada pelajar nak pergi sana bahawa attendance is compulsory. Kita tak nak macam setengah negara, saya tak sebut manalah. Pergi pelajar kuliah dah mula 3 bulan masih di Malaysia. Jadi sana attendance compulsory dan you kena jaga nama baik Malaysia. You are duta kecil Malaysia di sana. That's very important kan. Jadi itulah perkara itu saya terapkan pelajar itu apabila jumpa. Sebulan sebelum berangkat, kami akan adakan pre-departure talk. Ingatkan pelajar lagi, masa itu dengan kehadiran pelajar senior dari persatuan pelajar di sana. Sama ada secara hadir fizikal atau selalu melalui Google Meet what not. Itu cara dia. Lepas tu peringkat ketiga apa kami buat? Saya akan terbang sekali dengan pelajar ni. Physically saya akan terbang bawa pelajar ke Russia, duduk sana seminggu atau lebih. Bawa pergi pendaftaran, tunjuk di mana kedai, tunjuk ini buat ini, mana boleh buat, tak boleh buat, tak boleh buat, yang do and don't kita beritahu. Tu. Dan akhir sekali apabila kita balik Malaysia, ramai setengah pihak kadang balik Malaysia dia ingat kita macam mak bapak lepas tangan. No. Kami daripada Malaysia saya akan monitor. Saya bin dan ex police officer, saya ada pasal spy sana. I don't mind telling you spy mana. Apa pergerakan pelajar junior tu ada orang beritahu. Saya sama ada saya contact dia orang, saya akan gunakan kontak saya pelajar sini untuk tanya macam mana keadaan. Jadi from time to time kita buat macam itulah. Itulah. Jadi saya rasa bakal-bakal pelajar ni agak seram jugalah dengan kena buat itu. Kena pasal spy. Tapi sebenarnya untuk kebaikan sebenarnya. Untuk monitor pergerakan mereka supaya tidak mencemarkan nama negara kita. Berbeza daripada kat Jerman, dia orang banyak free, kat sana dia orang berbayar. Jadi investment tu pelaburan mereka mesti berbaloi lah. Betul. Kan? Dan dari sudut juga kita tahu apabila kita menghantar pelajar ke luar negara ni, selain daripada menawarkan mereka ni satu pembelajaran daripada universiti yang prestige dan juga mereka ni dapat juga melanjutkan pelajaran di sana, tapi kita mahukan nilai-nilai ini yang Encik Azali terangkan juga. Tapi Encik Azali, Islamic Medit ni kita tahu ia ini tidak hanya menumpukan kepada mungkin negara Rusia saja dalam bidang perubatan, tetapi aviation, tetapi juga pengajian Islam di Indonesia itu sendiri. Dari segi nilai yang diharapkan daripada pelajar-pelajar jurusan ini untuk memberi semula
kepada negara kita ataupun apabila tamat pengajian mereka nanti sebenarnya? Baik, tentang apa untuk kursus agama, pihak Islam Medit tumpu pada dua je kursus, iaitu Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Ijazah Sarjana Usuluddin. Dan yang universiti yang kami hantar cuma satu di Indonesia, iaitu di Universiti Islam Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru Riau. Okey, pertama mengapa kami hantar tempat tu? Pertamanya kos yang paling murah, dekat dengan keluarga, dan tenaga pengajar je semua kebanyakan dilatih, ditrain atau mendapat ijazah pertama atau ijazah lanjutan di Universiti Al-Azhar dan juga di Malaysia. Jadi melalui dua kursus ini yang memakan masa lebih kurang 3 tahun setengah, akan menghasilkan graduan yang kukuh akidahnya, mantap ibadatnya, mulia akhlak, luas ilmu wawasan, tinggi keterampilan dan serta daya saingnya. Jadi kebanyakan mereka bila balik ni, mereka akan universiti ini perlu saya tegaskan bahawa diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Jadi bila balik ni banyakkan mereka diserap dalam perkhidmatan kerajaan. Mereka jadi pegawai syariah, pokok kuasa dan setengah jadi guru lah. Dan tak kurang juga yang jadi pendakwah bebas. Contohnya apa yang kebanyakan mengapa kami hantar tu, salah satu sebabnya lagi lah. Kerana kalau kita ingat pendakwah yang hebat dia di Indonesia, Ustaz Somad, dia adalah salah seorang tenaga pengajar di universiti yang berkenaan. Jadi itulah mengapa kami hantar ke sana lah. Baik, itu kiranya antara macam berita baik jugalah belajar di luar negara dan balik ke Malaysia dapat pula peluang pekerjaan. Encik Azali, kita tahu kita ada mendapat kiranya berita gembira lah dalam kalangan mungkin bakal graduan, di mana kerajaan mengumumkan tajaan JPA disambung semula dan diteruskan sehingga tahun 2027. Jadi apa makna penyambungan tajaan JPA ini dari perspektif Islamic Merit Sdn Bhd? Apa yang boleh dijangkakan? Baik, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan reaksi para ibu bapa dan pelajar lah. Mereka benar-benar melahirkan kesyukuran lah. Dan berterima kasih pada Yang Berhormat Perdana Menteri kita kerana sanggup menyambungkan yang tajaan JPA itu sehingga 2027 lah. Jadi dari pihak Islamic Medik kita akan menyangkakan bahawa akan berlaku pertambahan lah, permohonan pelajar untuk ke luar negara lah. Jadi untuk mengatasi permohonan yang bertambah itu, kita telah berangka lah strategi cara mana untuk mengatasinya. Pertamanya kita minta universiti tambah kota pengambilan pelajar Malaysia. Saya beri contohlah, kalau di Rusia dan universiti di Indonesia, kota untuk pelajar Malaysia hanya 30 tempat saja, tak lebih 30 tempat. Jadi bila berlaku dengan pertambahan ini, kita akan menghubungi pihak universiti untuk mengambil tambahan inilah. Betul. Tempat Rusia kalau dia punya setahun intake dia antara 1,500 hingga 2,000 student per year intake. Malaysia dapat 30 orang saja. Dari 45 negara all over the world. Jadi kita akan mohonlah untuk tambah kota. Yang keduanya, kita akan mohon universiti buka balik tawaran kursus yang satu ketika itu mereka tutup. Saya beri contoh yang jelas ialah Universiti Pajajaran di Indonesia. Satu ketika dulu Pajajaran hanya memberi kursus farmasi saja sehingga sekarang. Tapi dengan pertambahan ini kita akan minta mereka buka balik kursus perubatan pergigian. Sebab Pajajaran is top 5 universiti di Indonesia lah. Kemudian langkah ketiga yang mungkin kami akan buat, kami akan mohon badan-badan seperti Malaysian Dental Council, Pharmacy Board of Malaysia untuk membuka, untuk beri pentarafan pada dua kursus ini, kursus pergigian dan farmasi di Rusia terutamanya. Sebab apa, kalau untuk makluman, di Rusia ijazah yang diiktirafkan adalah perubatan sahaja. Pergigian dan dentistry tidak iktiraf. Jadi dengan pertambahan pelajar ini, mungkin kita akan minta yang dua board tu untuk bantu kita lah, untuk beri pentarafan. Jadi boleh tampung lah permohonan yang bertambah itulah. Macam Cik Azali katakan tadi, satu kos telah pun ditutup, tidakkah kos itu sebenarnya mereka telah pun buat kajian, mungkin tidak lagi diperlukan, atau bagaimana sebenarnya kalau kita nak menghidupkan ataupun menawarkan kembali? Dia macam gini, yang dalam Universiti Pajajaran tu, dia dah jadi salah satu universiti yang elit. Dia lebih nak beri keutamaan pada pelajar tempatan ni lah. Jadi yang kita ni second feeder lah. Jadi mungkin kita akan jumpa balik, cakap elok over kita keperluan ni semua dan sebagainya. Mungkin insyaAllah dia akan beri pertimbangan. After all, kita kan negara jiran, serumpun kan.
Ya, dan Encik Azali, saya terpanggil untuk tanya satu soalan berkenaan dengan JPA. Dalam keadaan mungkin kos tarikh hidup yang sedikit tinggi dan terkesan dalam beberapa negara di seluruh dunia ini, dengan kenaikan elon JPA ini seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, reaksinya bagaimana? Adakah itu satu berita yang cukup positif ataupun melihat kepada seseran negara ini kos pendidikan dia percuma? Betul. Jadi dia tidak memerlukan sangat ataupun bagaimana? Okey, reaksi yang pertama saya terima daripada ibu bapa dan pelajar, dia orang telefon, dia orang melahirkan kesyukuran lah, dicakap lah. Tetapi pada masa sama mereka juga ini keluhan mak bapak lah. Pada masa sama dia kata sekarang bila ada JPA extend sampai 2007 mereka merasa gembira lah. Tetapi mereka akan bertambah lebih meriah lagi seandainya kerajaan-kerajaan negeri melalui pusat zakat membantu sama. Apa yang berlaku sekarang ini keluhan mak bapak ni, ini hakikat sebenar. Zakat negeri-negeri kebanyakan hanya bagi pada pelajar yang pergi belajar ke Timur Tengah saja, ke Mesir, ke Morocco. Yang lain tu pergi ke Russia pun dia orang kata tak boleh. Jadi kalau sebolehnya lah kalau pihak kerajaan negeri Perluaskan lagi. ya, meluaskan. Apa salahnya kita bantu orang Melayu kita belajar sana? Kesian orang Melayu kita kan. Jadi pada pihak Islam Medik pula macam ini. Melihat keadaan itu, kita pun berusaha mencari macam mana nak bantu. Sebab kita semua kena bayar kan. Selain pada orang kata scholarship Papa Mama, keluarkan melalui akaun KSP dan sebagainya, pihak kami telah menghubungi bank untuk membantu dari segi overseas study loan. Yang overseas study loan yang kami bagi tu bagusnya penjamin tak semestinya ibu bapa, boleh je girlfriend dan ataupun pak saudara dan sebagainya lah. Keduanya apabila tempoh masa belajar tu banyak faedah je. Kemudian bila habis belajar dia tempoh untuk membayar dia bagi dalam 15 hingga 20 tahun. Jadi rasa cara itu akan melegakan lagi pelajar kita lah, terutama putra orang Melayu kita lah. Dalam cakap nak membayar balik dan sebagainya, pastinya kita mengharapkan kepada graduan-graduan ni selepas saja mereka tamatkan pengajian dapat kerja. Okey, baik Encik Azali, mungkin ada pesanan kepada mereka yang ada impian untuk belajar ke luar negara, kerana rata-rata mungkin macam kawan-kawan saya pun kebanyakannya takut sebenarnya. Mungkin tak tahu proses dia bagaimana, kehidupan di sana, budaya dan sebagainya. Mungkin boleh beri pesanan kepada mereka, jangan takut ke macam mana ataupun terus berminatlah untuk mencari pendidikan di luar negara. Baik, pihak Islam Medik telah beroperasi hampir 14 tahun lah. Lazimnya apabila saya berjumpa, ada kesempatan jumpa ibu bapa, pelajar dan sebagainya, mereka akan beritahu, pakcik, saya sebenarnya tahu pakcik yang ada peluang sini. Jadi sekarang saya berpeluang ni, saya ingin berpesan pada pelajar di luar sana yang punya impian, yang ingin maju ke diri, boleh menghubungi Islam Medik lah. After all, penerangan ataupun penjelasan yang kami bagi itu percuma, tak ada charge apa pun. Datang dia terang kan apa peluang dia. Terutamanya dalam 4 bidang perubatan, pergian, farmasi, veterina dan juga beberapa jenis kejuruteraan. Kerana kelima janur per bidang ni, seperti tadi sahabat saya Cik Amir mengatakan bahawa pekerjaan yang tetaplah, memang ada, sama lewat lambat je lah. Kecuali kalau pelajar tu tak minat nak bekerja, nak tidur rumah, tak boleh tu buat lah. Tapi setakat ini memang ada. Sebagai contoh, saya dalam tempoh 14-15 tahun menguruskan ini, lebih kurang 2,500 student saya dah uruskan lah. Jadi kesemuanya mereka dapat kerja, dan ada setengah tu dia buka klinik sendiri, ada setengah tu jadi doktor pakar. Jadi bila dapat berjumpa mereka, kita pun terperanjat lah. Kita pakar, kita biasa sani ke benda seperti itu. Dia orang dah pakai mesin dengan Big M dah. Kata dia hebat ni. Cik, okey dia. Memang okey lah. Okey, jadi pesanan saya pada mereka, jangan segan sidu. Sekali lagi ada impian dan ingin memajukan diri, boleh menghubungi Islam Medik. Kalau nak nombor telefon, pakcik boleh bagi 012 244 9204. Okey, kita boleh tak ada masalah. Anytime boleh jumpa. Okey.